Okey, Assalamualaikum dan selamat datang di sesi kedua podcast GPMS Kedah. Tajuk apa, Mat? Cuba fikir. So hari ini kita ada dua tetamu yang istimewa sebenarnya, yang orang kata boleh bagi pandangan-pandangan yang baik tentang tajuk kita hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya, tak tahulah dua-dua orang ni pangkat ke macam mana. Dia pakai baju sama. Baju sama. So bila baju sama ni kita nampak tu macam ada keselasian lah. Tak pertama kan? Ya, betul. Sebelah kanan saya tadi Cik Jali, Cik Yuzaili Azmi, Timbalan Pengurusi untuk Gamuda, dan juga Cikgu Subhash, Cik Subhash daripada wakil PTGG. Nak tahu PTGG? Kena semua dah cerita sikit apa dia PTGG. Dan sahabat saya, guru saya yang bersama untuk kali kedua hari ini, Amir Nizam, Pengurusi GPMS Kedah. So, tajuk kita Amir hari ini, Amir urai sikit lah. Okey, hari ini kita nak cakap pasal kurangnya minat pelajar untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Especially, yalah, pada hari ini kalau kita tengok data untuk tahun 2021, seramai 78,543 pelajar SPM yang menolak tawaran UPU. So, bila pelajar tak minat, kita boleh, dia terdapat banyak faktor kan, pushing and pulling factor. So, hari ini kami menjemputlah panel kita hari dua orang ni kan, untuk nak bantu kita bagi cadangan, dan juga sebelum bagi cadangan nak overcome, nak bagi peminat kepada sama pelajar, nak dapat identify pasal tu student tak mahu sambung ke peringkat lebih tinggi. So siapa yang start dulu? Belajar yang main pada jom jadi tu. Okey. Jom. Okey, baik. Nak abang ni, KL ni. Jom. Ada jom mana pun. KL tu tempat kerja kita. Asal kita juga. Ya, asal kita juga. Okey, terima kasih kepada kami kepada Ina Cangkai menjemput saya pada hari ini, sesi hari ini, untuk berbincang soal tentang kenapa kurang minat orang belajar untuk nak sambung belajar ni. Dan tadi apa itu tadi cakap? Okey, saya baca balik lah. Baca balik. Kita tak mahu bagi fakta yang salah orang saja. Kita cerita 78,543 yang menolak. UPU. Okey, 78,000 yang menolak UPU, tapi kat situ pun kita kena cari untuk nak justify ataupun kita nak ulas dengan cadangan ni, kita kena tahu juga 78,000 ni tolak, kena tahu juga dia pergi ke mana. Sebab data tu menolak UPU, kemungkinan ada alternatif di tempat lain, Macam private university. private university, ataupun mungkin ada sambung belajar di medical license ke. Okey, untuk STPM yang tolak 5,481 Untuk ke UPU, untuk ke STPM. untuk SPM. Okey. Itulah okey. Jadi sebelum tu saya nak kena dirilah dulu okey. Okey, biasa orang panggil lah. So biasanya saya mewakili gerakan penyeluruhan pelajar. So dekat sini kita salah satu daripada fungsi NGO kita ni adalah untuk kita nak tarik anak muda, kita nak bawa satu kesedaran lah kepada anak muda, bukan saja dari segi faktor aspek pendidikan, juga kerjaya, dan juga pentingnya mereka untuk ambil tahu tentang isu-isu berkaitan ekonomi, isu politik, sebab benda ni semua adalah perkara yang membentuk negara kita masa depan. Jadi anak muda ni adalah lapisan yang akan membentuk pemimpinan masa depan. Jadi kalau kita tak ambil mudah dari contohnya, salah satu faktor adalah isu pendidikan, isu di mana kurangnya rasa minat untuk dipembelajar sebabkan ada pelbagai faktor yang kita akan ulas nanti. Jadi kat sini apa yang NGO Gamuda ni fungsinya untuk kita pastikan bahawa faktor-faktor yang akan merencatkan perkembangan anak muda ni, anak muda ni kita dapat elak, dan kita cuba tarik bilik semula supaya mereka tahu bahawa pentingnya mereka ni duduk dalam, kita panggil, jalan yang betul, sebab mereka ni adalah lapisan masa depan. Kita tengok banyak anak muda yang dah mula rasa macam kita betul tak minat, bukan saja dari segi pendidikan, tapi dari segi nak ambil tahu pasal benda-benda lain. Bagi mereka benda ni bawa masa, benda ni hanya tak bawa faedah dari mereka.
Dan ada juga faktor-faktor lain di mana mereka rasa ada cara lebih mudah untuk mereka berkembang ataupun kerja tanpa melalui proses pendidikan ni yang dikatakan bahawa buang masa dan in the end tak dapat apa-apa. Okey, apa kita akan jelas kemudian. Saya simpan dulu benda tu kemudian. Okey. So part saya cakap pasal isu menolak tu kita kena tahu juga sebab kenapa? Sebab kita kalau tengok dari segi bilangan tu memang ramai. Menakutkan. Tapi kita kena tahu ada banyak alternatif pendidikan ni. Bukan sahaja universiti. Ada juga kolej-kolej swasta dan lain-lain. Dan kebanyakan pula compare dengan kita dulu zaman kita sebelum ni. Biasanya orang ambil UPU dia tak minta benda lain lah. Dia tak minta bateri, dia tak sama SPM, dia fokus satu je. Dia tahu satu je. Tapi kali ni dengan opsi yang lebih terbuka, saya percaya because mungkin parent juga awareness. Dia bagi tahu kat dia, okay, apply semua. UPU apply, matrik apply, polis swasta apply, STPM pun apply. Jadi bila mereka tolak ni, mungkin sebahagian yang menolak tu sebab mungkin dia pada dapat tawaran matrikulasi, mungkin dia orang pergi STPM, mungkin dia orang pergi polis swasta. So bagi saya untuk kita buat satu konklusi, perkara ini dah jadi satu perkara yang merisaukan. Belum lagi sampai kita tahu yang tolak ni pergi ke mana. Jadi ulasan tu saya nak bagi apa? Kita nak ulang betul lagi. Jadi kita tak mau exaggerate. Kan? Betul tak? Kita tak mau nanti kita tu risau sekarang ni kena buat. Tapi kita kena tahu betul-betul yang tolak ni sebab apa. Bila kita dah tahu ke mana atau sebab apa dia tolak ni, kita boleh ulas secara lebih akhir. Nanti penonton pun boleh komen. Okey. Dekat video. Itu ulasan saya pasal statistik tu lah. Okey. So cerita dia adakah sekarang ni pelajar dah kurang minat? Ya, memang kita dengar ada pelajar sekarang SUI alhamdulillah yang dah mula rasa kurang minat. Dan kat sini saya boleh ulas beberapa faktor yang mungkin nanti sampai boleh ulas ni. Dari segi faktor mungkin pendidikan sebab saya di industri. Okey, dan saya juga adalah owner syarikat. Jadi kita nampak dari segi pelajar-pelajar yang datang kepada kita, dari segi feedback yang dia orang bagi, dari segi kualiti pelajar yang datang kepada kita. So kita tahu macam mana keadaan anak muda sekarang. Okey, terutama saya kata sebenarnya compare last time pasal ramai kita tengok ada budak yang nak dapat result full flat ni dah dari budak dah. Tak tahulah, mungkin sebabkan memang mereka ni bijak because of banyak access. Dulu kita lah semua sekarang ni Google pun tak baiklah pun boleh belajar YouTube contoh kan. Sama itulah kita mana dari segi aspek pendidikan pun kita kena tengok sama ada conventional way ni, adakah benda ni benda yang boleh kita jalankan atau boleh diteruskan. Sebab budak-budak akan bilang kata aku tak fikirlah aku nak belajar YouTube dah kali aku score je lah, contoh lah kan. So of course benda ni dia berkait rapat dengan sumber dan juga berkait dengan disiplin. Ini adalah aspek lain yang kita boleh ulas kemudian. Mungkin kita tak boleh ulas banyak dari segi aspek tu. Tapi dari segi akses yang ada tu dah membuatkan pelajar ni rasa macam dia tak perlu pun untuk susah payah ikut institusi ataupun jalan yang telah dibuat untuk dapatkan. Kalau nak buat main data boleh tengok YouTube. Betul. So adakah conventional way ataupun cara yang kita ada sekarang ni masih relevan? Itu soalan yang kita kena tanya. Adakah masih relevan? Sebab in the end, kalau contoh kita kata orang ambil kerja, of course kita tengok sertifikat, kita sebagai record betul tak, sorry, sebagai bukti dia punya qualification. Tapi kalau kita tahu orang tu memang boleh buat kerja, kadang-kadang benda tu letak ke sini. So maknanya bukan sahaja dari segi aspek kita panggil aspek kita panggil situasi semasa tu juga menyebabkan banyak juga employer yang dah mula tengok lebih sekadar daripada sertifikat. Okey, itu satu. Yang keduanya, berapa banyak kerja yang kita ada? Mana peluang pekerjaan? Okey. Kalau peluang pekerjaan tu kurang, contohnya tak banyak opportunity. In the end, pelajar tinggi-tinggi. Kadang-kadang pergi course yang mungkin tak berkaitan ataupun tak according to market demand. Kan? Mungkin waktu zaman kalau kita tahu awal-awal tahun 2000 dulu, sebelum 2000 dulu, semua keluar, semua masuk sains komputer. Sebab waktu tu zaman IT. Zaman IT, zaman ekonomi lah. So cerita dia waktu tu semua pergi sains komputer dan kita tengok kebanyakannya mereka sekarang jadi pioneer. Dan kalau ambil sains komputer sekarang dapat kerja susah, dah terlampau ramai orang sains komputer. And sebab tu kita tengok dari segi kita panggil apa? Synchronization, supply dan demand between universiti dan juga market demand untuk pekerjaan juga kita kena lihat di mana silapnya.
kat mana yang kita perlu improve untuk make sure bahawa pelajar-pelajar yang belajar ni bila keluar dia ada pekerjaan. So cerita dia sekarang ni, bila opportunity tu keluar, pelajar belajar apa saja course yang dia belajar. Jadi orang tengok ini kan dia tak dapat ikut bekerja mengikut background pelajaran course yang dia buat. Last bawa grad, last jadi ada contoh, ataupun yalah apa saja bisnes sendiri lah, online meeting, tak kurang juga yang jadi influencer. Cuma beza kita kena tahu kat sini, kalau kita buat pekerjaan influencer, contoh ialah jadi model, berapa lama yang dia boleh buat benda ni? Sebab benda ni adalah benda yang sementara, bermusim. Contohnya dia cantik, dia jadi model. Sampai bila kecantikan tu boleh diguna pakai untuk dia bekerja? Di sinilah kita kena lihat sama ada ialah ada macam mana kita nak jadikan kita panggil alternative way untuk kita nak kita panggil qualification seseorang tu sama ada ialah kalau model kita nak uji kecantikan, kalau kata pelajaran tu dari segi sertifikat, segi kegembiraan. So adakah benda-benda ni masih relevan? Okey, bila mana ada banyak peluang ataupun kita panggil belajar tapi dia buat kerja-kerja yang tak perlu benda-benda tinggi. Bila ada banyak faktor-faktor begini, jadi feedback tu, contoh bila abang-abang dia ada situasi belajar tinggi, tinggal jauh family, balik rumah lagi kali cari kerja yang tak berkaitan. Adik-adik yang kita belajar ni, dia akan tengok abang aku belajar 2-3 tu tinggal keluar tu alah-alah rumah atau bawa keliling jual insurans. Bukan saya nak kata jual insurans tu masalah tak. Jadi one of the profession yang saya in fact saya pun pernah buat part-time insurans. Saya tahu sangat-sangat baik. Tak kenal dengan dia. Tapi maksud saya cerita dia, benda tu tak semestinya kita belajar mekanikal, teknikal 4-5 tahun tapi ini apa benda tu setakat di rumah boleh buat. Maknanya tak perlu belajar tinggi pun kan. So kat sini apa yang saya nak tekankan bahawa adalah perspektif macam itulah yang bagi tangkapan yang kepada anak-anak muda dilihat, tak perlu lah belajar tinggi. Luckily kalau aku boleh buat sale yang tinggi, aku jual insurans, aku jual barang, aku jadi kaya juga. So ni antara faktor kenapa orang tak kurang minat untuk tak pergi sama belajar. Itu kira menjadi antara pushing factor lah. Antara pushing factor. Kenapa student tak mau memilih untuk jalan-jalan yang seperti yang Abang Cik Jelly cakap, conventional way. Yes, untuk betul. mendapatkan, yang orang kata nak dapatkan degree, dapatkan kejayaan kan. Dan mereka rasa peluang pekerjaan itu memang, saya rasa saya pun rasa, especially bila kita nak cari kerja sekarang memang sangat mencabar. Betul. Dan pada masa yang sama, employer nak cari pekerja memang susah. Betul. Itu daripada segi industri. So apa kata Encik Subhash daripada kata perspektif pendidikan? Okay, hai, selamat sejahtera semua. Saya Subhash. Saya sebenarnya pengusaha pusat tuition di Sungai Petani. Pusat tuition di Putrajaya, Sungai Nelang, dan agak lama juga, 17 tahun juga dalam industri. Dia memang formula. Saya juga ada bisnes lain seperti F&B dan sebagainya. Jadi pandangan yang saya berikan ni adalah lebih kepada dari sudut seorang majikan dan juga dari sudut seorang pendidik, berdasarkan apa yang saya nampak saja. Okay, saya tak boleh nak bagi satu holistik, satu Malaysia punya komen. Tapi apa yang saya nampak di negeri Kedah, di Sungai Petani, itu adalah apa yang saya boleh share lah untuk masa sekarang kan. So first of all, kita semua kena faham apakah sebabnya kita semua nak cari pendidikan. Kita pergi sekolah, prasekolah dulu tadika tu, sebab itu adalah pasport nak masuk sekolah rendah. Masuk sekolah rendah, sebab itulah pasport nak masuk sekolah menengah. Habis sekolah menengah, pasport nak masuk universiti. Tapi apakah ultimate goal dia sekarang? Kita nak belajar semua ni proses ni untuk apa? So bila kita fikir balik, kenapa kita pergi jalan yang jauh? Ialah akhir sekali nak cari duit. Itu ialah tidak boleh dinafikan. Cakap tu itulah. Ada orang cakap sebenarnya ilmu ni penting lah, apa semua tu. Okey, kita letak di tepi dulu. Yang amat penting sekarang ialah kita nak duit. Sebab tu kita go through this pipeline yang telah disediakan. Tapi apabila seorang yang baru habis SPM boleh dapat beratus ribu ringgit dengan hanya buat TikTok live sahaja, kenapa saya kena belajar? Dari sudut seorang pelajar. Saya suka kalau cikgu ni cikgu kena loud sikit. Isu ni kena loud. Selain tu, kalau saya menjadi seorang SPM believer, saya nak cari pekerjaan tempatan di mana saya punya community, ibu bapa saya semua cakap, abang you, saudara you pun belajar sampai ijazah sarjana muda,
tapi kerja 1,500 saja. Itu betul fakta. Apa salahnya sekarang pun dia boleh masuk kerja dengan gaji minimal 1,500. Betul. So kenapa nak susah-susah belajar 30 tahun, buang duit, buang tenaga, buang masa, sedangkan 1,500 sekarang juga boleh dapat. Ya. Ini adalah satu yang bisikan-bisikan yang pelajar yang lepasan SPM ni, Perception yang dia orang dapat. perception tu. Okay, next ialah sekarang, okay tak apa, saya nak belajar juga. So, saya nak pendidikan tu menjadi satu passport supaya mungkin boleh cari kerja yang lebih hebat. Tapi best way to masuk government universities sekarang disyorkan ialah STPM. Disyorkan, semua orang disyorkan. Tapi adakah pelajar memang memilih STPM sebagai satu alternatif? Jawapannya ialah tidak. Sebab STPM ialah dah menjadi satu benda yang tak ada glamour. Pakai uniform, masuk sekolah, belajar dengan budak-budak sekolah Pasal lain. sambung Tak rasa tak rasa kebebasan. kita dah next level, back to the same schooling system. So banyak pelajar dah kurang memilih STPM. UPU pula selalunya yang saya dengar dari orang yang bukan berbangsa Melayu, India dan Cina ialah selalu kita dapat kursus yang bukan kita nak. Kita dipaksa untuk ambil satu kos disebabkan walaupun keputusan tinggi, tapi tak dapat dia nak jadi doktor ke, dia nak jadi pharmacist ke, for flat. Tapi disebabkan sistem kota, mereka dah rasa, oh saya tak dapat lah masuk. Last dapat perikanan lah, Okey. pertanian lah. So mereka rasa Adakah benda ni masih lagi sorry? Adakah benda ni masih isu? ya, saya masih terdengar bisikan orang-orang ni. Betul kau nak ambil UPU, nanti you dapat skor pun tak tentu pun dapat kursus yang you nak. So banyak kolej swasta menggunakan info ni untuk menarik mereka. Okey. Better you nak jadi doktor kan? Kita sekarang juga join foundation kami. Itu adalah pathway yang lebih selamat. Sebab bila you masuk dengan kita, contoh Mereka cakap, you masuk kita orang confirm. Confirm. You baca aja. Minimum requirement dia dah dapat. Sebab tengok SPM sama okey je. Adakah swasta punya industri untuk education ni dia memang target kepada non-Malay punya Ya, kebanyakan dia. Kebanyakan dia. Sebab saya sendiri daripada kolej swasta, dan saya rasa dalam kelas saya tu, let's say ada 10 orang, ada satu je kot ataupun 2 yang pergi putra. Itu mana semua Saya pun dari Sungai tadi belajar dari satu kolej yang swasta juga, yang ada medicine, dentistry, pharmacist. Memang rare lah nak jumpa kan. bangsa Melayu dalam tu dah know what happened kan. So stigma tu masih ada. Okay. Dan saya juga rasa seperti ada satu lagi isu yang bukan saja duit, tapi dari dasar yang kita bermula di sekolah rendah tu, kalau sedikit boleh ditambah baik dekat permulaan tu, mungkin end result dia akan menjadi something yang lebih macam apa yang kita harapkan. So yang sekarang kita risau pelajar tak masuk sekolah, tak masuk universiti ni melalui UPU saja ke, atau krisis sekarang ialah pelajar dah tak sambung belajar? Apa krisis sekarang? Macam kami di GPMS ni, sebab kita adalah NGO yang satu-satunya NGO belia yang ada bantuan pendidikan. Jadi bayangkan, saya rasa tak ambil jauh lah, kita ambil 5 ataupun 6 tahun sebelum ni pun, setakat nak masuk politeknik sentiasa full. Jadi jangan-jangan politeknik akan nak call kita minta budak. College community pun sama. Bila ada dapat panggilan daripada salah satu college community ni yang ditawarkan satu kos ni 60 lebih dan datang daftar 14 orang. Jadi dia call kita, ada tak nak masuk kos ni? Tak jadi macam tu. Jadi kita pula macam agak terkejut. Kalau dulu memang walaupun college community full tu, jadi benda ni saya risau takut jadi domino effect kepada industri. Okey, dari sudut seorang majikan pula. Tadi ada saya terdengar yang nak dapat staff pun susah kan. Tapi saya ingin beritahu sesuatu yang opposite. Sekarang nak dapat staff sangat senang. Saya letak ads dalam Facebook, berpuluh-puluh yang apply. Walaupun staff seperti saya nak cari F&B staff ke, ataupun guru tuition ke, admin di tuition ke, begitu ramai. Ini adalah musim lepas Covid lah yang saya tengok sekarang lah ya. Sangat ramai yang sebenarnya menganggur. So I rasa sekarang masalahnya ialah oversupply and demand yang kurang. Actually saya nak tambah, memang betul. Sebab saya sebagai seorang majikan, saya setuju. Sebab dia start beberapa bulan lepas, kita pun mencari pekerjaan, kita buka pekerjaan. Cuma beza dia tu lah, cerita pasal isu
nak dapat orang apply pekerjaan tu banyak. Saya ingat waktu kita buka tu, dia kata hampir every 2-3 minit tu akan ada satu application baru masuk. Bukan 2-3 hari. 2-3 minit Terang hanya untuk cari dua position saja kita dapat more than 2,000 to 3,000 application. But of course lah, sebab kita buka di negeri, jadi international. Orang Pakistan pun ada apply, India, Pakistan semua ada apply. Apa level entry dengan junior ke? Tak, kita buka tu junior, that's why open lah sebenarnya. Cuma orang yang ada PhD pun lah masih lagi ada. Untuk jawatan tu. Cuma beza dia satu benda lah saya nak beritahu. Betul, Cik Subhash kata ramai apply. Cuma nak dapat orang yang betul apply tu, itu masalah. Ya, itu adalah salah satu sebab gangguan tinggi. Sebab majikan dah muak dengan kualiti yang dibawa masuk melalui by all the yang graduan fresh graduate sekarang. Cakap dia terang Cik Subhash Saya sendiri akan rasa sometimes bila saya interview, saya tak nampak pun seseorang yang ada degree tu menunjukkan dia punya experience dan dia layak berdegree tu. Saya rasa macam betul ke bila saya tengok CGP nampak tinggi? Betul. Itu yang saya cakap tadi pasal isu Mana boleh budak-budak banyak skor tapi tengok 4 flat kan 3.7, tapi kita tak boleh menilai lah. Susah nak CGP dah tak boleh Sebab menilai. kalau CGPA tinggi mesti kita tahu dia boleh cakap, dia boleh bisyarah. Saya contoh macam apply kerja BA, tapi bila meeting tak boleh buat. Contoh. So ini isunya. So saya rasa banyak college dan banyak universiti di luar sana memudahkan pelajar untuk siapkan mereka punya degree. Dan dah jadi satu problem sebab ramai pilih laluan ni sebab senang. Tapi sekarang dia dah implikasi daripada laluan senang dulu. Kita sekarang sedang face crowd yang keluar dari laluan mudah, yang ramai tak masuk. Saya rasa kolej-kolej atau institusi kerajaan tak mungkin akan begitu senang bagi orang dapat. Dia ada quality control dia. Tapi banyak kolej-kolej swasta di luar sana, of course mereka nak student. So kena bagi student nampak mudah kalau masuk sini. Dulu dia punya ayat yang mereka guna, degree is passport to get a job. As long as you have a degree, cukup. But it's more the game sekarang. So meaning that because of that actions, dia bagi kesan kepada pelajar-pelajar yang teruk. Baik sekarang. So what happen is, dia punya implikasi yang lagi teruk ialah bila kita nampak ramai mengganggu, parents yang anak-anak mereka mengganggu mula memberi bisikan kepada anak-anak muda, tak payah belajar pun. Kenapa you nak belajar bila begitu ramai kita punya saudara pun tak dapat kerja? Baik, you pergi cari je kerja sekarang, secepat mungkin masuk. So mereka dah follow termakan dengan idea bisikan-bisikan jahat ni lah. Dengan ekonomi pun tak begitu baik. So pelajar-pelajar lepas SPM dah jadi rasa hero, nak selamatkan keluarga. So mereka mulalah masuk kerja. Tapi adakah sebagai pengantin, saya Cikgu Subhash jadi daripada satu era yang sama, kita mengalami 3 jenis era yang sama. Takkanlah kita nak biar budak-budak tak sambung UPU. Betul. So apa pendapat? Apa solution? Takkan kita nak biar UPU lalang kosong? Okey. Kat sini apa yang saya boleh ulas? Okey. Baik kali soalan-soalan ni keluar macam ni. Bagi saya, walaupun saya kata tadi isu pasal banyak tak terima tu mungkin tak seburuk disangka. Tapi bila orang dah mula bercakap, maknanya memang ada kesan tu. Memang kita pun boleh nampak banyak pelajar yang merasakan bahawa dia orang ada satu alternatif atau solusi lain instead of pergi belajar tinggi-tinggi, tapi untuk dapatkan macam Cikgu Subhash kata lah, RM1,500 sekarang pun dah boleh. SPM tak cakap belajar form 4 pergi kerja pun semestinya pun boleh dapat kan. Jadi apa solusi dia? Bagi saya begini je, sebab sekarang ni mungkin dari segi hak pendidikan actually benda dah lama kita bincang. Dari zaman waktu saya masih lagi aktif berjuang dari segi aspek dulu saya juga dalam Angkatan Kerajaan Malaysia, which is satu NGO yang berjuang untuk pendidikan. Dan dekat sini kita telah berjuang dari segi kita panggil apa, bukan conventional way lah, macam TVET dan sebagainya, sebagai satu alternatif. Sebab kita kena ingat, budak-budak ni kadang-kadang mungkin zaman kita dulu kita ikut saja kan? Sampai form 5 even masih universiti pun kita more to exam oriented. Maknanya kita memang betul-betul belajar hafal dan kita jawab exam lah. Kita jawab exam. Tapi budak-budak sekarang, benda yang mungkin waktu dulu kita form 5 baru faham, dia orang mungkin belajar 5 chapter dah faham dah benda tu. So why they want to wait until form 5 padahal darjah 5 darjah 6 dia dah faham faktor tu.
So maknanya dari segi akses yang ada dalam membuatkan para pelajar, anak-anak muda ni actually dah belajar lebih banyak daripada apa yang kita belajar. Okay. Masalah sekarang kat sini, kalau mungkin kerajaan kena tengok dari segi aspek adakah dengan dapatkan qualification through university certificate ni adalah satu solusi jangka panjang. Okay, bagi saya kat sini apa yang kita perjuangkan waktu TVET dulu, mungkin kita wujudkan satu kita panggil sekolah TVET yang tak perlu. TVET ni biasanya lepas SPM kan, bahawa ada college community ataupun college TVET. Tapi kita mungkin dah boleh wujud seawal Form 4 contoh. Form 4 kita ada dulu ada vocational, kita ada teknik. Jadi vocational teknik ni asalnya dibuat untuk nak cater dapat lah benda technicality, tapi dia sendiri masih lagi berteraskan sistem macam sekolahan nak kena belajar benda dalam fundamental, ada basic semua kan, science, science, matematik dan sebagainya. Tapi ada orang yang memang mungkin dia tak minat belajar matematik, dia tak minat nak belajar science contohnya, tapi dia pandai masak. Sebab mak bapak dia buka kedai makan, pandai masak, dia dari kecil dia dah belajar masak. Tak adil lah kalau kita terus nak level dia, hang tak bagus kan. Contoh mungkin dia tak pandai kat part tu, tapi dia pandai masak. Sebab in the end, contoh, dia belajar matematik, dah kali dia kata hampir lah tolong mak bapak jadi tukang masak dulu. Mungkin daripada situ, kalau minat dia belajar masak, daripada saat Form 4, kita dah buka satu event di mana ajar dia teknik-teknik yang lebih baik untuk jadi chef yang terkenal. Nak dapat Michelin star. Macam mana nak dapat Michelin star? Sebenarnya sudah ada laluan tu, cuma pendedahan dekat pelajar tak ada, tak glamour. Tak glamour. Tapi yang sebenarnya ramai pelajar tak tahu, gaji seorang yang bekerja di kitchen adalah jauh tinggi berbanding gaji seorang mungkin customer service yang mungkin qualification diploma atau degree lebih tinggi, but when you have extra skills di tangan, gaji lagi tinggi, tapi student tak tahu. Dia ada dilema macam ni dia. Dilema kita daripada kecil, zaman kita especially, bila mak bapak kata hang besar jadi apa, jadi doktor, jadi engineer, jadi zaman dulu cikgu kan, kerja kerajaan. Jadi kita dah dimomokkan dengan bahawa benda tu lah benda yang terbaik. Walhal even macam contoh saya dalam sektor minyak dan gas, kita hanya tahu minyak dan gas engineer pergi platform, tapi sedangkan saya tengok berapa banyak pekerjaan sampai tukang cat tapi duduk offshore pun gaji dia tinggi daripada yang kerja eksekutif dulu ikut dekat dalam sini. Sebab risiko pekerjaan. Nama je tukang cat, tapi tu cat nak cat di platform tu, di pelantar tu bukan sebarang yang dia cat dia nak pakai, dan risiko yang dihadapi tu bukan kerja nak. Sebab tu lah kita kata tak jadilah dari baru-baru ni kan, orang cakap kenapa dulu isi rumah juta-juta kan. Padahal kerja dia tu actually is very skillful. Penyelam buat kerja wedding di Dia dapat cakap dah. Sekarang orang tahu punya gaji ni pekerjaan tinggi. Tapi kalau orang fikir balik, adakah pekerjaan tu adakah spesifik course tu jadi welder ataupun jadi penyelam di mesti tak ada. Benda tu actually benda yang kita panggil skill lah, kita kibet lah, okay, technical. Okay? Saya suka petik yang Cikgu Subhas cakap tadi tu, especially bila non-Malay nak sambung belajar ni kena masalah dari segi kuota, and they are preferring to masuk dengan swasta kan. Jadi kalau kita tengok daripada side, especially for the Chinese community, mereka sangat mahukan salah satu aspek UEC. So isu UEC ni penting kat cikgu untuk nak diiktiraf untuk kemasukan ke IDT, ataupun memang SPM ni kurang sikit daripada UEC. Adakah kita kena ikut modul-modul daripada Taiwan ni? Harap tak ada kecam saya lah. Jadi sikit pun siap kan. Saya bersyukur berdasarkan analisis saya dan pengalaman saya dengan pelajar-pelajar Cina yang pernah belajar dengan saya. Tapi saya nak tambah sedikit saja dari tadi. Saya rasa salah satu solution untuk bagi pelajar-pelajar semua belajar dan dapatkan kesedaran tentang future mereka akan lebih berguna kalau ada pendidikan yang baik di tangan dia lah. Satu, selalunya kita tengok sekolah buat ujung-ujung SPM adalah pameran-pameran kerjaya dan sebagainya. Tapi saya rasa dari dulu sampai sekarang mereka punya cara buat pameran tu ialah call banyak universiti datang, semua universiti bagi flyer habis. Kita selalu itu pameran dan apakah kesedaran yang pelajar dapat tentang laluan yang ada, apakah gaji seorang chef di luar sana, apakah gaji seorang penyelam ataupun seorang welder di bawah underground welder ke apa ke, all this skills job. Tapi pelajar akan mula rasa ini semua tak penting. So saya rasa sekolah kena dasar dia kena tukar sikit, jadi pendedahan ke arah orang-orang yang
bergaji tinggi atau dalam status yang tinggi disebabkan pendidikan sama ada vocational ataupun ada conventional education. Pendedahan tu kena datang straight to students through inspiration dari orang-orang yang sudah berjaya, Betul. bukan di college. So bawa seorang usahawan main sembang tentang kenapakah anda harus mencuburi usahawanan, dan kalau nak masuk ke sana adakah pendidikan itu penting. Dia kena cuba emphasize, bukan saja kita boleh buka bisnes tanpa pendidikan. Bawa seorang chef cakap macam mana gaji dia sekarang, apa pipeline yang dia bagi. So bila pelajar sekolah nampak experienced people yang betul-betul berjaya dari pendidikan datang dan memberikan so-called career talk, itulah yang akan lebih efisien daripada normal career talk. Semua sekolah pun pelajar kalau tengok dia tahu career talk dia, universiti datang bagi flyer. Itu saja. I think isu yang berkaitan dengan masalah itu sebenarnya saya setuju je pada sebab saya lihat kebanyakannya kalau kita buat through universiti, mereka ni lebih mengutamakan untuk promote dia punya course. Business dia, it's a business kan? It's a business kan? It's either kalau kata awam pun sama, kalau kata swasta lagi lah, dia fokus kepada kos-kos yang ditawarkan. Sedangkan kebanyakan kerja di luar sana, kadang-kadang kos dia tak ada spesifik kos pun, dia lebih kepada technical thing. Kalau kita minat, maknanya kita sendiri kena pergi belajar technical thing dan kita dapat belajar. Jadi lebih baik untuk kita bawa orang yang dalam industri ataupun yang terlibat dengan pekerjaan itu datang, dan dia yang beritahu dan kongsi bagaimana cara dan apa yang boleh dibuat untuk dia belajar ini mengikut jejak langkah dia. Dan bagi saya dia juga kena seiring dengan market demand. Betul. Sebab kalau contoh kerja tu memang dah full pack, dia cakap pun kalau orang minat tapi dah tak ada demand kat situ, dia akan struggle juga. Sebab tu big player dalam field tu yang kena datang dan memberikan pendedahan yang sebenar, dan pelajar pun akan lebih terpengaruh dengan from the horse's mouth lah, kalau Mas Inggeris katakan, yang betul. Bukan universiti yang cakap khusus ni baik, tapi orang yang dah berjaya dalam bidang tu yang kena cakap khusus ni baik. Dia nak kira berapa ramai orang hidup. Tapi saya tengok ada satu masalah kalau kita buat macam ni. Contohnya kan, masalah yang saya nampak lah kan, kalau kita nak bagi, kita panggil guide untuk belajar tentang pengajaran apa yang mereka boleh pilih, kita kena bermula daripada sekolah. Sebab masuk universiti ni jadi daripada nampak apa yang dia perlu buat. Cumanya kemungkinan besar bila kita bawa orang tu yang mungkin demand waktu tu, jadi it's a demanding job, tapi dalam 2-3 tahun lagi benda tu dah tak ada dah. Kalau kita dia kena dua-dua pun kan. Kalau kita bagi kat bahagian universiti, kemungkinan dia pun dah terlambat sebab kos tu dah berlainan. Mungkin ada kos yang berkaitan sikit-sikit, tapi ada kos yang mungkin contoh dia dah dalam biologi, tapi demand sekarang dalam bahagian fizik punya part. It's totally like Very subjective lah. Very subjective. Tapi lagi baik ada daripada tak ada. Tapi betul lah. Tapi maksudnya itulah masalah yang ada. Nombor dua, saya rasa sekarang nak masuk UVC pula, nak start dengan exam lah. Okay. Saya rasa bitter truth, kebenaran yang sangat pahit sekarang ialah ramai pelajar disebabkan kemansuhan UPS ada PT3 dah jadi tak ada self motivation dah. Ini adalah kebenaran yang saya sedang menghadapi. Untuk apa? Mereka dulu ada satu direction UPS ke arah semua pelajar sekolah dah nak ke arah UPS ada score. So motivation bukan dalam di kalangan pelajar saja, di kalangan ibu bapa pun ada. So I kena pastikan I push anak I untuk score. Kalau tak boleh masuk ke sekolah menengah yang baik. And then bila PT3 pula, motivation dia pula is a government exam. Itulah akan menentukan aliran mana yang nak pergi form 4 nanti. So dulu ada satu motivation di antara parents dan pelajar, I kena score PT3 supaya I boleh pilih aliran yang saya suka. Sekarang disebabkan ini tak ada, kami di pusat tuition, saya tak boleh nak mewakili satu sekolah. Saya yang sebenarnya sedang nampakkan hasil berbagai sekolah datang ke tuition dan belajar. Dan isunya saya tak rasa, kalau salah saya gunakan perkataan, ramai pelajar sudah lembab. Sangat lembab. Mereka dah cikgu-cikgu tuition komplain sebab kita bagi KPI. Tuition pun swasta kan. Kalau tak skor nanti tahun depan tak ada bisnes lah. Belajar skor baru tahun-tahun depan kan. Baru kita boleh market Continue. Ya, kalau kita kat sini kita bukan jenis yang bagi seorang bocok je. Itu adalah salah. Kita nak mengajar mereka untuk skor. Tapi bila pelajar sendiri tak rasa, skor what? Nak skor apa? Peperiksaan tak. SPM sahajalah menjadi satu-satunya final destination mereka. So sekarang kami sedang struggle form 3, form 4, form 5 untuk mendidik mereka ke arah skor SPM. Kami dah mulai risau apa akan berlaku. Result tahun ini berbanding tahun lalu merosot sedikit, tapi ada yang okey sikit, ada yang merosot. Tahun depan tak tahu apa nak jadi, sebab batch yang saya ada sekarang is very bad. So UEC ni
dari dulu sampai sekarang, education system mereka, ini adalah apa yang saya dapat tahu dari pelajar Cina ya. Silakan silakan. Sila. Okay, so apa yang pelajar Cina dan komuniti Cina berbincang ialah UEC ni first kita kena faham dia punya format tu macam mana ya. Dia ada macam form 1, 2, 3 junior, and then form 4, form 5, form 6 senior. Form 6 dia 1 tahun saja. Habis UEC terus masuk degree. Dia macam level STPM, bukan SPM. Dia tak stop dekat SPM lah. So first mereka rasa singkat, save 1 tahun. Nombor 2, kebanyakan sekolah swasta dalam persediaan Cina yang mengendalikan UEC ni bukan satu silibus yang baru, 1975. Sangat lama, masih wujud, dan saya rasa akan wujud juga. Bukan senang nak masukkan dia. Tapi why they still choose ialah bahasa perantaraan mengajar UEC di sekolah ialah selalunya bahasa Cina. So kenapa orang Cina di Malaysia nak diajar pendidikan dalam bahasa Cina? Okay, kita kena reverse balik sekarang, backwards balik. Semuanya bermula di sekolah rendah. Sorry, mungkin orang India pun tak akan suka saya cakap ni. Disebabkan wujudnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, belajar bukan Melayu seperti saya, India yang dari sekolah SK yang masuk ke sekolah menengah. Kami sendiri nampak ada satu jurang perbezaan sosial di kalangan sekolah menengah form 1, 2, 3, di mana pelajar India dari sekolah Tamil akan satu buat lah. Sekolah Cina punya student dari SJKC akan satu geng. Kami yang sudah terbiasa dengan bergaul sekolah kebangsaan ni akan okey saja. Kiri Melayu, kanan Melayu tak salah. Bahasa. So saya tak akan cakap pelajar dari sekolah Cina dan Tamil ialah lemah dari segi pendidikan. Isu yang mereka rasa dalam sekolah menengah ialah komunikasi. Apabila bahasa Melayu, sains, matematik, semuanya dah completely sama ada English atau bahasa. Tapi di sekolah Cina dan sekolah Tamil, bahasa Melayu pun diajar di bahasa ibunda saja. So mereka tak dapat perform academically di sekolah menengah. Menyebabkan saya rasa kalau satu hari kerajaan membenarkan sekolah menengah Tamil, akan wujud satu UEC dekat sana juga. Mereka pun akan Kami lebih prefer, mereka akan rasa bahasa, masalahnya bahasa. So solution dari akar umbi ni ialah, sorry lah, janganlah kecap saya cakap takut yang saya cakap tapi ini kebenaran. Kalau sekolah rendah di Malaysia disatukan menjadi satu-satu sekolah saja, di mana apabila belajar beragama Islam pergi ke pendidikan agama Islam, selalunya orang bukan Islam dihantar ke subjek pendidikan moral. Pendidikan moral niatnya ialah untuk mengajar moral lah, civic. So tapi silibus dia, sebab mungkin rakan-rakan saya tak pernah ambil subjek tu, saya pernah ambil, hafal 36 nilai-nilai murni punya definisi. Tak boleh silap satu. Tak boleh satu perkataan silap, salah. Apakah kelebihan, adakah dengan menghafal definisi, apakah kerajinan, apakah baik hati akan membantu saya menjadi seorang yang lebih bermoral dalam komuniti sekarang? Sorry, saya rasa tak membantu. Dan okey, orang India komuniti yang minoriti di negara ini, tapi dari segi dari segi masalah sosial, orang India adalah salah satu top. Walaupun komuniti yang kecil, kenapa mana hilang pergi niat pendidikan moral? Patutnya kami kena lebih bermoral dari itu sebab saya tertarik satu benda. Sebab kalau kata cerita pasal UEC, kita cakap tentang pelajar Cina, okay? Cuma kalau kata untuk pelajar India di sekolah jenis kebangsaan Tamil, okay? Apa silibus, apa beza dengan sekolah kebangsaan? Saya nak tahu tak, sebab orang sebab kita cerita pasal UEC mana lebih kepada Cina, tapi kita tak tahu di sekolah Tamil adakah macam mana silibus? Saya tak rasa silibus dia lari sangat. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, silibus dia hampir sama dengan sekolah kebangsaan juga. Cuma bahasa perantaraan dia adalah bahasa ibunda. So saya rasa kalau sekolah rendah ni dah tak ada pendidikan moral, digantikan dengan sekarang orang Cina nak apa? Tak nak hilang bahasa Cina. Orang India tak nak hilang bahasa Tamil. So why not belajar Muslim pergi pendidikan agama Islam, belajar India pergi bahasa Tamil, belajar Cina pergi bahasa Cina. Mungkin ada yang tak berminat bagi third language macam Jepun ke Perancis ke apa ke, pelajar boleh pilih sebuah satu elective paper yang pelajar boleh ambil. Kelebihan di sini ialah semua kaum di Malaysia belajar di satu sekolah yang sama. Mungkin ada kaum India dan Cina selalu cakap, oh tapi kalau masuk sekolah kebangsaan, bila saya tanya kenapa tak masuk sekolah kebangsaan, satu je dia cakap, di sekolah kebangsaan dia orang selalu sembahyang. Sebab ada perhimpunan nanti takut pelajar-pelajar India dan Cina terpengaruh dengan agama Islam.
Saya masih agama saya juga. Tapi apa yang saya belajar ialah apabila agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia menunaikan doa mereka pada waktu perhimpunan dan sebagainya, saya dengan tidak sengaja telah dipaksa untuk belajar untuk menghormati apabila benda ini sedang berlaku. Sampai sekarang bila orang Melayu sedang doa di mana-mana majlis tu, saya pun akan duduk doa sekali. Terbiasa, tapi bukannya saya jadi Muslim. Saya doa ikut style saya. Niat doa tu, okey, semoga majlis ni berjalan dengan lancar. Saya pun cakap, okey Tuhan saya, semoga majlis berjalan, sebab semuanya mindset saja. Tapi mereka takut yang isu ni je yang saya sudah dengar. Pergi sekolah kebangsaan je, nanti banyak semayang, nanti kita lagu 99 Nabi saya sudah hafal habis. Oh, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Power So, saya tak rasa benda kalau ni ada bahasa memang saya suruh buat. Tapi saya rasa ini menarik pasal Amir apa yang Cikgu Sukan cakap. Sebab mungkin kita rasanya kalau nak bilang pasal cerita pasal misi dan kita kena baca tajuk khas tentang sekolah satu aliran, sekolah satu aliran. Benda yang memang daripada dulu kita perjuangkan. Sebab kalau kita tengok cerita dah lain sikit tapi cerita dia kita dah macam backward. Sorry di sini kita backward sebab zaman dulu kita membesar, kebanyakan ibu bapa menghantar pelajar dekat dengan rumah. Dia punya faktor dia sebab dekat dengan rumah. Dan bukan pasal sekolah kebangsaan atau sebagainya, memang kita hantar kalau boleh depan rumah, kita jalan kaki je. Tapi sekarang ada ibu bapa bukan kata Malay sini pun kalau boleh nak hantar yang jauh, tapi sekolah tu kononnya berprestij, Ada standard lah. Ada standard. Okey, dan saya nampak isu yang kita hadapi sekarang tentang sekolah medical, sekolah kebangsaan, okay, it's because of ada 2-3 faktor yang saya boleh sebutkan. Pertamanya perception. Saya terkejut sebab saya dengar ada beberapa pendapat mengatakan bila kita sekolah kebangsaan itu sekolah Melayu, sedangkan sekolah kebangsaan adalah sekolah multiracial, kebangsaan. Nama itu dah nama kebangsaan. Sekolah Melayu Malaysia tu Baik lah kan. Tapi tak ada firman dia cakap itu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, di mana mereka yang telah mengkelaskan. Itu persepsi yang salah. Saya tak tahu lah, sedangkan dulu dia kecil-kecil pun pergi sekolah kebangsaan. Main dekat dia rasa, okey, ini faktor kedua. Dia rasa bahawa, okey, macam ni, kalau dulu ayah kerja, mak biasa nak kerja di rumah. Jadi tanggungjawab nak didik anak ni sama ada sebagai seorang Melayu, sebagai India, Cina, belajar bahasa, kita panggil native file, apa native file, aku tak salah dia, native language, bahasa ibunda. Okey, adalah tanggungjawab di rumah. Benda tu dididik di rumah, belajar bahasa Tamil, mak didik macam mana budaya seorang India, cakap bahasa Tamil. Sama di rumah, mak ayah kita ajar macam mana nak solat dan sebagainya. Lebih di rumah, dan di sekolah tu hanya untuk nak, kita kata nak polis je. Okay? Jadi fakta bila benda tu berlaku, ibu bapa ni tak kisah pergi sekolah kebangsaan, sebab balik dia cakap bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa India di rumah. Tapi problem ni boleh solve Yes, awak sebab tu. kalau hanya ada bahasa Cina dan bahasa Tamil di sekolah kebangsaan saja. Habis cerita, tak ada keperluan dah untuk kita buat bajet kita ajar. Kenapa benda tu berlaku? Sebab satu pasal tu lah, tak ada di sekolah kebangsaan, tak ada solution untuk mereka belajar. Sebab mak bapak dua-dua dah kerja, tak ada siapa nak tolong tengok anak, nak didik mereka macam mana nak membesar menjadi seorang India, seorang Cina. Even Melayu pun mak bapak kerja kadang-kadang risau. Dulu mak bapak yang ajak belajar, contoh belajar Quran, belajar bahasa agama Islam. Sekarang ni siang pergi sekolah, petang pergi sekolah kafir. Ya, betul. Memang anak tu memang belajar. Tapi dah ada sekolah yang saya dapat tahu di Sungai Petani ada satu Sekolah kebangsaan. Ya, sekolah kebangsaan Bandar Laguna Lombok, Cikgu Eri kan. Okey. Dia orang dah ada konsep ni. Konsep ni yang saya sangat rasa terkenal sebab masalah UEC ke atau apa-apa masalah yang tak bersatu ni, dia punya root cause ialah di sinilah bermula. Kalau kita boleh solve semua bangsa di satu sekolah, saya takkan rasa ada keperluan untuk UC, sebab their main reason for choosing is because the language is in Mandarin. And they feel that SPM in a way. Okay, saya beritahu satu lagi tentang SPM ni pun kerajaan kena ambil bekal jugalah terhadap ni. Kalau seorang pelajar yang selalu dapat admits 30 markah ke bawah dalam nombor rutin dia, sampai percubaan pun 30 ke bawah, tiba-tiba habis SPM dia boleh dapat C Ataupun B+. dengan alasan dia punya kelas sudah Ada betul. So people look down lah macam ni. UC punya orang akan rasa betul ke dia layak dapat B+. Dia bukannya pandai pun dalam maths, disebabkan graf mereka rasa SPM dah tak berkualiti.
So tapi I rasa root cause dia ini semua nak under cream icing je. The main root cause is okay, my child ialah dari sekolah jenis kebangsaan Cina dan dia pandai, dia bijak, tapi kalau dia tiba-tiba masuk ke sekolah yang tak menggunakan bahasa Cina dah, dia punya talent dan knowledge tak dapat disampaikan sebelumnya, dan maka dia punya markah akan mula drop sebab dia dah tak boleh nak cope dengan belajar tiba-tiba di bahasa bukan Cina. Science and maths, so they're not able to, and they have alternative. Ada sekolah persendirian, ada sekolah-sekolah Cina yang ada sekolah menengah menawarkan UC, tapi kebanyakan pelajar yang mengambil UC sebenarnya mengambil SPM juga. Itu aku pernah tahu. It's not just about is either UC or SPM tau. Majority of them are taking UC and SPM. That's because syarat untuk beruniversiti ni masih perlukan SPM. Sebab universiti kebangsaan lah, universiti awam lah. Sebab kita masih tak ada UC untuk diterima masuk. Something yang memang kalau kita tengok politically pun banyak parti-parti yang cuba push. Argument dia orang kenapa Singapura punya kerajaan boleh terima? Betul. Tapi to me I rasa tak terima ialah maybe the government must have, definitely they have a huge reason. Singapura kena ingat, Singapura kena terima sebab daripada awal mereka duduk dalam satu bumbung. Okey, mereka dah duduk dalam satu bumbung. Kalau kita swasta pun, tapi mereka dah biasa, dah segala. So that's why I think untuk cerita pasal benda ni, isu dia adalah kenapa kita ada masalah ni. Bagi saya satu benda ni, sebab kita tak ada satu bumbung. Jadi macam mana UEC, pelajar-pelajar UEC ataupun mereka yang berada di sisi UEC untuk kritik pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan, tapi in the end bila masuk ke universiti mereka tak duduk sekali. How can they say they are better? Sebab dia pun tak duduk sekali pun. I mean, kalau kita duduk dalam satu bumbung yang sama, bersaing bersama-sama dalam satu bersaing dan menyayangi. Problem dia sekarang, after UEC, most of them they want to go abroad. Acceptable. Most of the Chinese yang study UC, universiti awam tak ambil. So I bukan nak continue my life di negara ni. I nak pergi Australia, I nak pergi sana, I nak pergi sini. Banyak yang begitu. Dan negara-negara tu nak terima UC. So for me, why are they not patriotic and passionate? Sayang tu lah. Kalau kita dah belajar di sekolah kebangsaan bersama dengan orang Melayu, orang India, mungkin saya rasa anak-anak muda akan ada satu perasaan I tak nak tinggalkan negara ini. Yes. Bonding brothers. Sebab dia dari dulu di sekolah Cina pergi ke India pun sama lah. Tapi lepas tu kalau orang India ada sekolah menengah India akan India juga. Mungkin mereka akan ada alternatif. Saya tak perlu pun nak bersama dengan kaum lain di negara ni. Saya dah ada pathway untuk berjaya. Satu lagi soalan, sebab saya dah alalam kita ni hari macam ni. Kenapa susah Dengan dia orang boleh sikit. Kenapa podcast Jadi sekolah negara ni mau kena ada podcast. Tapi terang benda ni kita kena masukkan, kena panggil daripada wakil pada akaun Cina untuk cerita. Sebab mungkin kita ada benda yang kita tak pasti. Yang saya beritahu ni setelah saya dapat topik ni, Abi tanyalah student-student Cina saya pasal ni. Itu yang saya sampaikan dengan Isu bukan saya. Kenapa ada banyak halangan bila kita nak berjuang untuk sekolah-sekolah kita? Itu soalan bagi saya sampai sekarang saya masih mencari. Sebab kebanyakan saya dapat feedback daripada kaum Cina ataupun wakil dari sekolah Cina. Mereka mengatakan bahawa sekolah saya tak cukup baik. Saya kata okey, tak ada masalah. If you say that your syllabus is much better, then why don't everybody go and take your syllabus? Ini adalah satu fakta yang salah. Sebab bila saya tengok bahasa Inggeris contohnya, ada juga pelajar jenis bahasa Cina dan bahasa Tamil yang datang ke tujuan kita belajar bersama sekolah kebangsaan. Alasan yang lebih buruk adalah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu diajar di sekolah SK dan dia lebih tinggi dari HQ. So mungkin mereka ada satu pengaruh ni, tapi itu bukan satu fakta yang betul. Saya tak rasa pun. Maknanya itu hanya sentimen dan perception saja. Sebab saya rasa syllabus SJKT dan SJKC pun kerajaan juga yang approve. Kenapa dia nak bagi susah syllabus kualiti tinggi dekat orang bukan dia, dan orang Melayu sendiri belajar syllabus? Kenapa kerajaan Malaysia nak mundurkan orang sendiri? Tak mungkin lah. Ini sentimental points yang mereka nak. So in the end about business atau interest, some interest lah, we don't know lah. Betul mereka cakap. Tapi saya pun tak boleh nak bagi tahu dari segi satu pandangan sudut seorang yang nak sekolah Tamil, sebab saya dari sekolah SK. Ini adalah satu isu lah. Pak Ketua Mel kita nak Saya rasa untuk the following podcast, sebab ini baru session yang pertama,
And then bila ada session yang kedua, kita season 2, kita akan definitely panggil Mr. Subhash dan juga Cik Jadi lah. Saya boleh mewakili non-Malays yang SK punya. Okay. So mereka yang datang dari laluan SK, SJKC, SJKT ni boleh bagi pandangan mereka lah. Baru saya boleh bagi my life experience versus their life experience. So terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa komen video ni, kita akan beli yang terbaik. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Walaupun kita lebih time, tapi seronok. Betul. Banyak impun-impun kan. Rasa macam nak sambung lah. Ada banyak lagi benda kita boleh sambung. Okay, so terima kasih juga kepada Bang Lemeno. Ini penaja kita hari ini. Saya kasih chicken ice cream. Chicken ice cream daripada Bina Bersama. Sekarang adalah event Food Republic. Terima kasih saudara Afrizan sebab sudi sponsor podcast ni punya makanan. Okay, so jumpa lagi semua dan Assalamualaikum. Bye.